Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 29 iaitu ilmu cahaya kehidupan yang disediakan oleh saya Siti Farzana binti Muhammad Farouk dan rakan saya Nur Damia Inisa binti Rosli daripada kelas 1 dan 5. Bab 29 mempunyai 8 subtopik. Yang pertama, pengertian ilmu. Yang kedua, kewajipan menuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari. Yang keempat, adab menuntut ilmu. Yang kelima, kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Yang keenam, tingkah laku tidak beradab ketika menuntut ilmu. Yang ketujuh, akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Dan yang terakhir, kelebihan orang yang berilmu. Pengertian ilmu. Ilmu dari segi bahasa bermaksud pengetahuan, manakala dari segi istilah, ilmu bermaksud pengetahuan yang benar tentang sesuatu perkara. Subtopik yang kedua ialah kewajipan menuntut ilmu. An Anis bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabal ilmi faridatan ala kulli muslim. Maksudnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. Umat Islam wajib menuntut ilmu pengetahuan. Amalan yang didasari dengan ilmu merupakan syarat diterima Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dilarang melakukan atau berkata tentang sesuatu tanpa ilmu. Ilmu yang wajib dipelajari. Terdapat dua jenis ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ialah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan asas untuk menjalani kehidupan berlandaskan syariat. Contoh-contoh ilmu fardu ain ialah ilmu asas membaca Al-Quran, ilmu akhlak, ilmu fiqh dan juga ilmu tauhid. Yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah untuk membina kekuatan dan memelihara maslahat umat Islam. Contoh-contoh ilmu fardu kifayah ialah ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, ilmu perdagangan, ilmu ekonomi dan juga ilmu sains. Subtopik yang keempat ialah adab menuntut ilmu. Yang pertama, memuliakan dan menghormati guru. Yang kedua, tidak malu bertanya. Yang ketiga, niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjauhi maksiat dan kemungkaran. Yang kelima, memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa. Yang keenam, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Yang ketujuh, rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Yang kelapan, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Terdapat beberapa kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala. Yang kedua, dipandang tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Yang kelima, mencapai kejayaan dalam hidup. Yang keenam, kehidupan menjadi tenang. Dan yang ketujuh, mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Tingkah laku tidak beradab ketika menuntut ilmu. Yang pertama, tidak menghormati guru ketika bertemu. Yang kedua, bermain ketika guru mengajar. Yang ketiga, melanggar arahan guru. Yang keempat, bercakap dengan guru dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Yang kelima, ilmu yang dipelajari tidak diamalkan. Yang keenam, berpakaian tidak kemas. Yang ketujuh, melawan atau menyakiti hati guru dengan kata-kata atau perbuatan. Akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Terdapat beberapa akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Yang pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Yang kedua, dipandang hina oleh guru dan rakan. Yang ketiga, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Dan yang keenam, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Kelebihan orang yang berilmu. Yang pertama, mendapat ketinggian darjat di sisi Allah. Yang kedua, menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Yang ketiga, didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Yang keempat, dipermudahkan jalan ke syurga. Yang kelima, pemimpin ke jalan kebaikan. Dan yang terakhir, menjadi pewaris para nabi. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.